balik kita nak uji balik pengetahuan awak yang subtopik yang awak dah belajar, iaitu penetralan dan juga contoh garam. Okay, minggu lepas kita dah belajar kan contoh-contoh garam. Awak dah present contoh-contoh garam dalam beberapa bidang. Okay, so cikgu nak tanya, apakah kaedah yang digunakan dalam proses penetralan? Siapa ingat lagi? Kaedah apa yang kita guna untuk proses penetralan? Siapa boleh kongsi? Okey, betul, titration. Okey, ataupun kaedah pentitratan. Okey, kemudian cikgu nak 4 contoh garam. Siapa boleh bagi satu contoh garam? Amonium nitrate. Okey, lagi? Okey, jalan. Kalsium sulfate. Okey, lagi, betul. Yang lain? Yang lain, awak dah present dalam bidang awak kan? So, apa contoh garam yang awak jumpa hari tu? Ammonium carbonate. Ammonium carbonate. Okey. Alright. Terima kasih. Okey, banyak lagi contoh-contoh garam antaranya natrium klorida, ammonium nitrate, natrium nitrate, kalium klorida dan banyak lagi yang macam kawan awak cakap tadi. Okey. Alright, so kita akan pergi kepada objektif pembelajaran untuk subtopik 6.9 bahagian 1. Okey. Okey, untuk subtopik ini pelajar dapat mengelaskan garam terlarutkan dan garam tidak terlarutkan. Okay, ada dua jenis garam iaitu garam terlarutkan iaitu yang boleh larut dalam air, manakala garam tidak terlarutkan adalah garam yang tidak larut dalam air. Okay, nombor 2, menjelaskan keterlarutan garam dalam air melalui eksperimen. Nombor 3, menerangkan penyediaan garam keterlarutan melalui aktiviti. Okay, yang ni nombor 3 ni cikgu dah bagi video hari tu. Semalam cikgu dah bagi video. So semua dah tengok ke video tu? Dah, okey, bagus. Okey, untuk keterlarutan garam dalam air. Okey, ingat lagi tak masuk garam apa? Minggu lepas kita dah belajar. Ada 4 tindak balas kan? So, garam, definisi garam tu adalah berdasarkan persamaan kimia kepada 4 tindak balas tu, iaitu garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam ataupun ion aluminium. Okey, ingatkan minggu lepas cikgu ajar hidrogen daripada asid tu digantikan dengan ion logam ataupun ion aluminium. Okey. Okey, apa maksud garam terlarutkan? Okey, garam terlarutkan tadi ialah garam yang larut di dalam air pada suhu bilik. Okey, manakala garam yang tidak terlarutkan pula ialah garam yang tidak larut di dalam air pada suhu bilik. Okey, ada dua jenis garam Kemudian dia kata tidak semua garam dapat dilarutkan di dalam air. Oleh itu, keterlarutan pelbagai jenis garam dalam air dikaji melalui eksperimen. Eksperimen apa? So kita tengok. Eksperimen 6.5 ni tujuan dia ialah untuk mengkaji keterlarutan pelbagai jenis garam di dalam air. Okey, apakah masalah dia? Masalah dia kata adakah semua garam larut di dalam air? Okey, hipotesis yang dinyatakan sesetengah garam larut di dalam air, sesetengah garam pula tidak larut di dalam air. Okey, kemudian pemboleh ubah dimanipulasikan ialah jenis garam, iaitu jenis garam nitrat, sulfat, klorida, karbonat dan amonium. Okay, ini adalah jenis-jenis garam Contohnya garam apa? Natrium nitrate ataupun cuprum 2 sulfat ataupun apa lagi? Kalium klorida ke, kalsium karbonat, amonium klorida ke. Itu adalah contoh garam, Jenis-jenis garam pula ialah nitrat, sulfat, klorida, karbonat dan juga amonium. Okey. Pemboleh ubah yang bergerak balas pula iaitu keterlarutan garam dalam air. Ini yang kita nak kaji, kita nak investigate dia. Kemudian pemboleh ubah yang dimalarkan, yang tak berubah iaitu isi padu dan suhu air serta jisim garam. Okey. Contoh dia.
Okay, dalam prosedur ni, okay, pertama sekali awak kena timbangkan garam. Okay, contohnya awak ambil lah beberapa jenis garam. Okay, ada garam nitrat, ada garam sulfat, klorida, karbonat amonium. Okay, so awak timbang, contohnya awak nak dalam 5 gram. Okay, 5 gram, so semua jenis garam yang ada tu kena timbang 5 gram jisim dia ya. Lepas tu awak sukat air suling. Okay, air suling, isi padu air suling ni contohnya awak nak dalam 20 ml ataupun sentimeter cube. Okay, so semua isi padu air suling untuk semua jenis garam mestilah 20 ml. Okay, kemudian garam yang dah ditimbang tadi, okay, awak mixkan atau campurkan dengan air suling, kemudian awak kacau dengan rot kaca sehingga garam tersebut dissolve ataupun larut dengan air suling tersebut. Okay, kemudian awak tengok, buat pemerhatian, awak tengok result dia, okay, apa terjadi dengan garam tersebut. Okay, ini adalah contoh contoh pemerhatian dia. Okay, contohnya natrium nitrate dia larut dalam air, kuprum nitrat pula larut dalam air, kalsium karbonat tidak larut dalam air, plumbum dioklorida tidak larut dalam air dan amonium nitrat larut dalam air. Kemudian awak record pemerhatian dalam jadual, okay, dan tengok hipotesis dia. Jadi hipotesis dia diterima atau tak terima. Okay, so maksudnya daripada based on pemerhatian awak, hipotesis dia diterima sebab sesetengah garam larut di dalam air, manakala sesetengah lagi garam tidak larut dalam air. So hipotesis dia diterima. Okay, itu eksperimen yang simple Okay, kemudian kita tengok, okay, ini sangat penting. Ini penting sebab awak kena hafal ini jenis-jenis garam, okay, jenis garam dan juga garam yang mana larut dalam air dan garam mana yang tidak larut dalam air. Okay, so yang pertama kita tengok jenis garam nitrat, NO3 negatif. Okay, semua garam nitrat, okay, semua garam yang ada perkataan nitrat, okay, semuanya larut dalam air, semua akan larut dalam air. Okay, ingat bila ada perkataan nitrat je, semuanya larut dalam air. Okay, kalau garam sulfat pula, semua garam sulfat larut dalam air kecuali, kecuali 3 ni, iaitu plumbum sulfat, barium sulfat dan juga kalsium sulfat. Okay, senang nak ingat dia ialah PBC. Okay, daripada formula ni awak ingat P, B, C. Okay, ni plumbum sulfat, barium sulfat, yang ni kalsium sulfat. Okay, kemudian untuk garam klorida, okay, semua garam klorida pun larut dalam air kecuali 3 ni juga, iaitu mercury klorida, iaitu dia punya molecular formula dia ialah Hg2Cl2. Okay, so awak kena ingat formula mercury ialah Hg. Okay, so depan dia ialah Hg2Cl2. Kemudian plumbum dioklorida, PbCl2 dan argentum klorida, AgCl. Okay, argentum ni ialah silver dalam bahasa Inggeris dia silver, sedangkan bahasa Melayu ialah argentum. Okay, so untuk garam klorida, okay, semua garam yang larut dalam air kecuali ialah PAH. Okay, PAH. Okay, tadi garam sulfat PBC. Okay, manakala garam klorida yang tidak larut ialah PAH. Okay, itu plumbum klorida, argentum klorida dan juga nama dia mercury klorida. Okay. Kemudian garam karbonat. Okay, garam karbonat CO32- ni dia tidak larut semua garam karbonat tidak larut dalam air kecuali yang ada perkataan natrium, kalium dan amonium. Okay, garam yang ada perkataan natrium, kalium dan amonium semuanya larut dalam air. Okay, ingat garam yang ada perkataan amonium, natrium dan kalium adalah larut. Okay, cara hafal dia awak hafal A-N-A-K, anak. Okay, so garam anak ni semua garam anak ni adalah larut Okay, ni adalah kaedah yang mudah untuk awak hafal, iaitu kita panggil sebagai kaedah mnemonik. Okay, daripada garam yang larut dalam air, okay, semua garam yang larut dalam air ialah no anak. Okay, ni cara untuk hafal ingat no anak. NO ialah nitrat. Okay, NO3 negatif. Itu kita panggil no. Okay, lepas tu anak ialah A amonium, Na ialah natrium, manakala K ialah kalium. So no anak ini ialah garam yang larut dalam air. Okay,
Okey, kemudian kita tengok garam yang tak larut dalam air. Okay, garam yang tak larut dalam air untuk sulfat. Okey, sulfat tadi ialah PBC. Okey, sulfat ialah PBC, plumbum sulfat, barium sulfat dan juga kalsium sulfat. Kemudian untuk klorida pula. Okay, klorida ialah PAH. Okay, PAH ialah plumbum klorida. A ialah argentum klorida. H ialah apa tadi, mercury klorida. Okay, ingat mercury, Hg ni dalam bahasa elemen dia ialah hydrargyrum. Okay, tapi kita jarang guna perkataan hydrargyrum tu. Okay, selalu kita akan tulis mercury, cuma dia punya elemen ialah Hg. So kena ingat Hg ni adalah diatomic. So dia kena ada 2 Hg. Okay, kena ada 2 Hg baru dia stable. Okay, baru dia stable ataupun stabil. Dia stabil, sebab itulah dia punya formula ni Hg dia 2. Okay, dia bukan daripada charge 2 ni bukan daripada charge Cl. Cl charge dia Cl minus. So Hg2 ni adalah daripada sini. Dia adalah diatomic. So Hg ni mesti kena ada 2. Okay. Alright, kemudian garam karbonat. Garam karbonat, semua garam karbonat tidak larut. So awak kena ingat semua perkataan garam yang ada karbonat adalah tidak larut kecuali yang ada anak. Okay, amonium, natrium dan juga kalium. Okay, boleh faham tak kelas cara nak hafal ni? Kelas boleh faham tak cara nak hafal ni? Boleh. Okay, Azura kata boleh. Yang lain? Yang lain boleh faham? Boleh. Boleh, bagus. Okay, nanti kita akan buat uji minda. Okay, so kita akan buat uji minda. Okay, ada beberapa jenis garam dekat sini. Okay, so cikgu nak tanya untuk garam plumbum 2 ethanoate. Okay, garam plumbum 2 ethanoate ni pendapat awak dia garam yang terlarutkan ke tidak terlarutkan? Siapa tahu? Tidak terlarutkan. Okey, ada yang pendapat lain? Ada yang kata garam ethanoate ni larut? Semua kata tak terlarutkan. Okey. Alright. Sebenarnya semua garam yang ethanoate yang ada perkataan ethanoate pun sama juga, dia adalah garam yang larut. Okey, cikgu sahaja je nak uji. Okey, ethanoate, garam yang ada ethanoate semua adalah larut. Okey. Okey, selain tu klorida. Klorin adalah grup 17 kan? Di bawah grup 17 tu selain klorin apa lagi? Apa lagi elemen dia? Siapa ingat? Fluorin lagi? Bromin. Okey, lagi satu? Iodine. Okey, betul. Okey, cikgu nak beritahu yang selain klorida, ni klorida awak tengok tadi dia semua garam dia adalah larut dalam air. Okey, so garam yang di bawah grup 17. Okey, contohnya bromida. Apa lagi? Fluorida. Dan juga iodida tadi. Okey, semua tu sama juga macam klorida. Okey, semua garam contohnya ada bromida, fluorida, dia sama juga macam klorida, dia adalah larut dalam air. Okey, kecuali yang ada mercury, plumbum dan juga argentum. Okey, semua grup 17 dia sama juga macam klorida. Okey. Ethanoate pun sama, dia adalah garam yang terlarutkan. Okey, so plumbum 2 nitrate ni adalah garam yang terlarutkan. Okey. Kemudian nombor 2, argentum klorida. Dia adalah garam yang larut ke tak larut? Apa dia?
Tak terlarut. Okey, betul. Tak terlarut. Okey, kemudian nombor 3, amonium sulfide. Tak. Kenapa tak? Ya, 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 ya. Ya, larut. Ingat perkataannya ada amonium. Amonium semuanya larut. Ingat garam dia anak. Okey, anak ialah larut. Okey, kemudian natrium nitrite. Larut. Natrium nitrite larut. Okey. Kemudian cuprum 2 klorida. Tak. Kenapa tak? Ya, 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 ya. Kenapa ya pula? Kenapa? Kena ada sebab. Tak juga, tak. Ingat cikgu cakap tadi klorida. Klorida semuanya larut kecuali 3 je tadi. Kecuali 3. So dia adalah larut. Okay, ferrum 2 karbonat. Tak. Okey, tak larut Semua garam karbonat tak larut kecuali garam anak. Okey? Alright, kemudian kita tengok ni. Ini adalah dua jenis garam yang ada sifat istimewa, iaitu plumbum 2 klorida dan juga plumbum 2 iodida. Okey, plumbum 2 klorida mempunyai pepejal putih, manakala plumbum 2 iodida pula ialah pepejal kuning. Okey, hanya dua garam ni sahaja dia mempunyai sifat istimewa, iaitu apabila dia dipanaskan, okey, apabila larutan ni dipanaskan dan dia didissolvekan ataupun dilarutkan dengan air yang panas ni, dia akan larutlah, akan dia jadi ni tidak berwarna ataupun dilarut dengan air panas. Okey, kemudian apabila dia disejukkan, okey, dua-dua garam ni akan terbentuk semula bentuk pepejal. Okey, so dia daripada pepejal, daripada suhu larutan suhu bilik, dia adalah tak larut. Okey, dia tak larut, dia adalah bentuk pepejal. Tetapi apabila dia dipanaskan, larutan dia dipanaskan, dia boleh dissolve, dia dilarut pula. Okey, tapi bila air tu dah sejuk, dia akan kembali menjadi pepejal. Okey, ingat hanya dua ni sahaja, iaitu plumbum 2 klorida dan juga plumbum 2 iodida. Okey. Alright, kemudian kita tengok penyediaan. Penyediaan garam terlarutkan ni pun sangat penting, awak kena hafal yang ni. Ada dua jenis garam, iaitu garam terlarutkan dan juga garam tak terlarutkan. Tapi kaedah penyediaan garam dia ada 3. Ada 3, iaitu untuk garam jenis amonium natrium, iaitu garam anak. Ini garam anak. Garam anak dia menggunakan tindak balas penetralian antara asid dan alkali, iaitu kaedah pentitratan. Okey. Diguna kaedah titrat ataupun tindak balas penetralian untuk hasilkan garam anak. Okey. Kemudian garam terlarutkan lagi satu ialah garam yang bukan jenis anak. Okey, garam yang bukan jenis anak, contohnya garam yang ada klorida, nitrite, lagi satu sulfide. Okey. So dia yang tak ada perkataan amonium, tak ada perkataan natrium dan juga kalium. Okey, so dia akan gunakan tindak balas antara asid dan juga logam reaktif, asid dan juga oksida logam serta asid dan juga karbonat logam. Okey, ini kita panggil sebagai tindak balas dengan asid tindak balas dengan asid. So dia akan guna kaedah pepejal logam ataupun oksida logam ataupun karbonat logam yang berlebihan. So dia akan tambah pepejal secara berlebihan. Okey, ini adalah kaedah yang kedua. Yang ketiga ialah untuk garam tak terlarutkan. Okey, garam tak terlarutkan ada satu kaedah sahaja, iaitu tindak balas penguraian ganda 2 ataupun nama lain dia ialah tindak balas pemendakan, okey, ataupun precipitate. Tindak balas penguraian ganda 2 ataupun tindak balas pemendakan. Okey, dia akan campurkan dua larutan yang larut. Okey, yang terlarutkan. Dua jenis yang terlarutkan ni akan menghasilkan precipitate ataupun mendakan yang garam tak terlarutkan.
Okey, ini adalah kita panggil sebagai tindak balas penguraian ganda dua. So ingat ada 3 kaedah untuk menyediakan garam. Yang pertama, garam anak, kaedah penetralan. Okey, ataupun tindak balas penetralan. Yang kedua, garam bukan anak. Cik tulis bukan anak. Kita pakai tindak balas dengan asid. Okey. Kemudian garam tak terlarutkan, kita pakai tindak balas penguraian ganda dua ataupun tindak balas pemendakan. Okey. Okey. Yang pertama ni kita tengok penyediaan garam terlarutkan jenis anak. Okey, jenis anak. So, awak semua dah tengok video kan? So, cikgu nak minta seorang untuk explainkan prosedur yang pertama ni. Okay, cikgu nak panggil siapa ya? Okay, Duratul Atikah ada? Duratul Atikah? Tak ada ke? Nabila Huda? Nabila Huda ada? Ada cikgu. Okey, Nabila Huda. Awak dah tengok ke belum video yang cikgu suruh tengok semalam? Sudah. Okey, so cikgu nak minta awak jelaskan prosedur untuk penyediaan garam terlarutkan jenis anak ni. So boleh refer diagram yang cikgu bagi ni, awak boleh refer untuk explain kan? Besarkan, okey. Okey. Nabila Huda, explain kan? Kejap cikgu. Okey. Okey, Nabila Huda. Saya tak tahu nak explain macam mana cikgu. Okey, tak apa. Berdasarkan awak boleh refer diagram ni. Awak tengok video kan, awak boleh fahamkan macam mana. So berdasarkan diagram ni awak explain balik secara ringkas je. Pertama sekali awak kena buat apa? Pertama ni kita panggil kaedah apa Nabila? Kaedah apa yang kita guna phenolphthalein, pakai asid dalam burette, pakai alkali dekat dalam kelalangkun. Ini kita panggil kaedah apa? Okey, ada tak pelajar yang lain boleh tolong Nabila? Kaedah pentitratan. Okey, kaedah pencitratan. So, kaedah pencitratan macam mana kita nak buat prosedur dia?
Langkah-langkah dia apa untuk buat kaedah penceratan ni? Okay, ada tak rakan yang boleh tolong? Siapa boleh tolong Nabila Huda? Tolong explainkan eksperimen ni. Okay, Zaliuddin nak tolong ke? Tak. Susah. Susah. Awak dah tengok belum video tu? Sikit. Sikit. Okay, ada yang lain? Yang lain ada yang boleh tolong tak? Okay, Azura. Okay, boleh Azura proceed? Macam mana nak masukkan dalam bika tu? Oh, tuang saja ke? Oh, kena measure dulu. Macam mana nak measure tu? Pakai apa? Bukan. Kaedah penceratan kita kena pakai, kita tak pakai measuring cylinder. Ingat tak kita pakai apa? Pipette dan juga burette kan? Okay, so macam mana untuk dapatkan isi padu kalium hidroksida? Okay. Okay, betul. Lepas tu? Okay. Lepas tu? Okay, alright. Itu saja ke? Okay, thank you Azura. Okay, Azura ada beberapa step yang tertinggal. Okay, cikgu ulang Cikgu repeat balik. Okay, pertama sekali, okay, untuk tindak balas asid dan alkali. Asid dan alkali akan menghasilkan garam dan juga air. Okay, so asid bertindak balas dengan alkali, kita kena pakai kaedah apa? Kaedah pentitratan, peneutralan. Okay, so yang pertama sekali awak kena buat pentitratan, iaitu awak kena pakai burette dan juga pipette. Okay, pertama sekali awak kena pipettekan larutan kalium hidroksida ke dalam kelalangkun. Okay, lepas tu awak kena tambahkan phenolphthalein. Okay, beberapa titis phenolphthalein sebab awak goncangkan dia, lepas tu dia akan berubah warna jadi warna merah jambu. Okay, lepas tu
dekat dalam biuret ni awak kena letak asid hidroklorik. Okey. Rekodkan initial bacaan awal dekat biuret ni dekat bacaan biuret ni awak kena rekod dulu. Lepas tu awak buka stopper ni untuk titiskan asid hidroklorik daripada biuret ke dalam kelangkun yang mengandungi kalium hidroksida dan juga phenolphthalein. Okey, lepas tu awak goncangkan kelangkun tu sampai dia dah berubah warna jadi tidak berwarna. Okay, daripada warna merah jambu kepada tidak berwarna. Lepas tu awak tutupkan stopper ni. Okay, lepas tu awak baca, rekod bacaan akhir dekat biuret. Okay, berapa bacaan akhir dekat biuret ni. Okey, lepas tu untuk kaedah yang seterusnya awak kena buat lagi satu kaedah pencercatan lagi sekali. Okey, tapi kena ingat kaedah pencercatan yang kedua ni awak tak perlu pakai phenolphthalein. Okey, ingat untuk penyediaan garam terlarutkan jenis anak ni, pertama sekali awak kena titrate guna phenolphthalein. Kedua, awak kena titrate lagi sekali tapi tanpa guna phenolphthalein. Okey. So daripada pencercatan yang pertama tadi awak dah boleh agak dah berapa banyak mililiter asid yang awak perlukan untuk bagi dia neutral. So untuk kaedah yang kedua ni kita dah tak perlu pakai phenolphthalein dah. So kita dah boleh agak dah berapa banyak isi padu asid untuk kita untuk kita neutralkan alkali ni. Okay. So kita gunakan isi padu yang sama. So kita titiskan sampailah dia dah dapatkan isi padu yang tepat. Okey, lepas tu kita dapat dah garam. Okey, garam dia ialah kalium klorida. Okey, bila hidroklorik asid bergabung ada react ataupun bertindak balas dengan kalium hidroksida akan menghasilkan garam kalium klorida. Okey, dekat sini tulis kalium klorida. So larutan garam ni kita nak panaskan. Okay, so kita akan masukkan dia ke dalam mangkuk ni. Okay, lepas tu kita panaskan dia sampai dia jadi larutan tepu. Okay, macam mana nak tahu dia dah larutan tu dah tepu? Okay, awak gunakan rod kaca. Okay, awak kacau sedikit larutan tu. Awak akan nampak ada hablu garam. Okay, hablu garam ni ialah garam yang dah jadi kristal. Dia akan melekat dekat rod kaca ni. So maksudnya dia dah dapat larutan tepu. Okay, kemudian awak kena sejukkan dahulu. Okay, sejukkan larutan kalium klorida yang tepu tadi. Okay, maka hablur kalium klorida akan terhasil. Okay, nampak tak ada sedikit hablur kalium klorida yang terhasil. Okay, lepas dah sejukkan, okay, awak turaskan dia guna penuras. Okay, lepas tu awak gunakan air suling untuk bilaskan impurities ataupun bahan-bahan yang kita tak perlukan yang melekat dekat kalium klorida ni. So kita tak nak so kita kena bilaskan dia. Lepas tu kita filter paper ataupun turasan ni kita keringkan dia. Okay, keringkan hablur kalium klorida yang dah dituraskan tadi guna kertas turas ni. So, awak gunakan lagi satu kertas turas. So, ada dua kertas turas ya. So awak lekatkan dia dan keringkan hablur klorida. Hablur kalium klorida tu sehingga kering. So dia akan terhasillah hablur kalium klorida yang kering. Okey, so cikgu nak tanyalah Okey, dalam video tu pun ada bagi jawapan sebenarnya. So cikgu nak tanya kenapa untuk kaedah yang kedua, pencercatan yang kedua ni kita tak pakai phenolphthalein? Kenapa dalam pencercatan yang kedua kita tak pakai phenolphthalein? Siapa tahu?
Kelas? Dekat dalam video tu dia ada bagi tahu jawapan dia. Kalau awak dah tengok video tu mesti awak tahu jawapan dia apa. Tak tahu? Tahu ke tak tahu? Sebab nak neutralkan balik kot. Bukan. Kenapa kita tak pakai phenolphthalein? Kenapa kelas? Tahu tak jawapan dia? Okey, so semua senyap Cikgu Sim semua tak tahulah ya. Okey, kita tak pakai phenolphthalein sebab phenolphthalein ni akan menyebabkan garam yang kita nak ni akan menghasilkan garam natrium klorida. Okey, so dia akan menghasilkan natrium klorida. So dalam larutan garam ni nanti ada larutan kalium klorida dan juga natrium klorida. So kita tak nak ada impurities. Kita tak nak ada natrium klorida tu. Kita hanya nak kalium klorida. Sebab tu lah kita tak pakai phenolphthalein. Sebab tu kita kena buat 2 kali pentetratan ya. Yang pertama kita kena pakai tetratan yang perlu pakai penunjuk phenolphthalein. Okey, yang kedua kita tak perlu pakai phenolphthalein. Okey? Alright, so cikgu nak tanya apakah persamaan kimia bagi tindak balas hidroklorik asid dan kalium hidroksida? Apa persamaan kimia dia? Siapa boleh kongsikan? HCl plus kalium hidroksida menghasilkan KCl plus H2O. Apa dia? KCl. Kan? KCl tambah H2O. Macam ni ke? Ya. Okey, alright. Betul. Terima kasih Azim. Okey. Hidroklorik asid HCl tambah dengan kalium hidroksida KOH akan menghasilkan kalium klorida dan juga air. Okey, so awak kena tulis persamaan kimia. Okey. Dalam exam nanti, dia akan dia akan minta 8 markah untuk awak explain ataupun jelaskan kaedah untuk menyediakan garam. Dia ada bagi contoh lah kan, garam apa? Contohnya garam kalium klorida. Dia minta awak jelaskan kaedah untuk menyediakan garam kalium klorida. So awak kena bagi step by step setiap langkah ni awak kena explain dan akhir sekali awak kena tuliskan persamaan kimia dia. Okey. So jangan lupa selain tulis dia punya langkah-langkah ataupun prosedur ni, okey, awak kena tulis persamaan kimia juga. Okey. Okey, so jom kita teka langkah-langkah untuk prosedur tadi. Okey, pertama sekali daripada asid, apabila kita nak balas dengan alkali untuk mendapatkan larutan garam, kita guna kaedah apa kelas? Asid kita nak balas dengan alkali, kita guna kaedah apa untuk dapatkan larutan garam dan juga air? Pentetratan. Okey, betul. Pentetratan. Okey, daripada larutan garam tadi, daripada gambar ni boleh nampak gambar ni larutan garam. Untuk dapatkan larutan garam tepu, so awak kena guna langkah apa? Daripada larutan garam yang cair tadi, kita nak dapatkan larutan garam yang tepu. Dia pekat sikit. So awak kena guna langkah apa kelas? Panaskan. Okey, betul. Ataupun kita panggil penyejatan, pemanasan ataupun penyejatan. Okey.
Kemudian yang ketiga, okay, daripada larutan garam tepung dia menjadi hablur garam. Okay, so macam apakah langkah dia? Daripada garam tepung menjadi hablur garam. Lepas panaskan, kita kena buat apa? Sejukkan. Okey, betul. Sejukkan. Okey, sejukkan ataupun kita panggil penghabluran. Itu adalah kaedah untuk mendapatkan hablur garam. Okey. Kemudian yang keempat, untuk dapatkan hablur garam kepada apa ni? Garam hablur yang kering. Okey, pertama sekali kita kena buat apa? Lepas kita dah dapat hablur garam, kita kena gambar ni. Kita tengok pada gambar ni, kita kena buat apa ni? Gambar yang pertama tu dia buat apa? Nampak tak? Dia buat apa kelas? Lepas kita dah sejukkan, kita kena buat apa? Tapis. Tapis dan juga kita kena Bilas. tapis lepas tu kita kena letakkan dekat apa ni? Kertas turas kan untuk keringkan dia. So kita kena panggil penurasan dan juga pengeringan. Okey, kemudian apakah produk yang terakhir sekali selepas dia kering kita akan dapat garam apa? Okay, daripada buku teks awak tu dia ada tulis dah jawapan tu. Florida kering. Okey, betul. Hablur garam kering. Okay, ni secara general hablur garam kering. So awak kena ingat langkah-langkah ni sebab nanti awak kena tulis dekat dalam exam nanti. Dia akan tanya langkah-langkah untuk menyediakan garam bagi tindak balas asid dan juga alkali. Okey. Okey, kemudian kita pergi pada penyediaan garam terlarutkan bukan jenis anak. Okey, bukan jenis anak, garam anak iaitu bukan jenis amonium, natrium dan juga kalium. So tujuan eksperimen ini untuk menyediakan garam terlarutkan melalui tindak balas antara asid dan oksida logam. Okey, jenis anak tadi ada 3 kan? Ada 3 tindak balas dengan asid iaitu asid oksida dengan oksida logam, asid dan juga logam reaktif, lagi satu asid dan juga karbonat logam. So ini adalah yang pertama iaitu asid dan juga oksida logam. Okey, so cikgu nak seorang untuk explainkan. Cikgu nak okey, Laili Ulfah. Laili Ulfah ada? Tak ada. Muhammad Nazim. Ya, cikgu. Okey, Muhammad Nazim, cuba explainkan eksperimen yang kedua ni. Mula-mula masukkan asid nitrik ke dalam bikar. Okay. Kemudian campurkan asid nitrik tu dengan serbuk kuprum oksida. Kemudian Sebelum awak tambah serbuk kuprum tu, awak kena buat apa dulu dekat asid nitrik tu? kena panaskan. Okey, betul. Panaskan. Lepas tu baru tambah serbuk kuprum oksida. Okey, lepas tu? Lepas tu lupa cikgu. Sekejap
Tak apa, boleh refer buku. Kat buku ada. Okey, ya. Kemudian turaskan hasil daripada campuran tu menggunakan kertas turas. Sekejap, sebelum tadi awak kata tambah serbuk kupon kan? Lepas awak tambahkan tu, awak kena buat lagi satu step waktu tinggal. Oh, kena kacaukan. Okey, kacaukan lepas tu. Sekejap. Ada langkah yang paling penting sekali awak tertinggal. Masukkan lagi ni serbuk kuprum. Ya, betul. Okey, awak kena tambah lagi kuprum dioksida secara berlebihan. Nampak yang ditulis kat sini berlebihan. So, awak kena tambah lagi kuprum dioksida secara berlebihan. Okey, lepas tu? Lepas tu kena turaskan dengan menggunakan kertas turas. Lepas tu hasil dia kita panaskan. Panaskan, okey. Panaskan yang mana? Yang dekat kertas turas ke kat mana? Panaskan yang hasil daripada kertas turas tu. Maksudnya cecair daripada Larutan. Okey, larutan. larutan. Okey, lepas tu? Lepas tu panaskan larutan tu. Panaskan sampai? Sampai ada ni hablu garam. Sampai tepu. Tepu. Sampai larutan tu tepu. Okey, lepas tu? Bila dah tepu, kita pada ambil, panaskan, kena buat apa? Untuk dapatkan hablu garam. Kita ambil hablu garam tu, kemudian kita kering dan sejukkan. Lepas tu? Lepas tu hablu garam yang awal-awal tadi kita campurkan dengan air suleng. Lagi? Kemudian kita campurkan larutan yang tepu tadi dengan hablu garam. Okey, lepas tu? Lepas tu kita keringkan hablu garam tu dengan kertas turas. Okey. Sampai situ je? Okey, alright. Terima kasih. Nazim. Okey. Ada kesalahan sikit tadi. Okey. Yang lain dah betul dah. Okey. Terima kasih. So, cikgu akan ulang balik semula. Okey. Tujuannya menyediakan garam terlarutkan melalui tindak balas asid dan oksida logam. Okey. So, pertama sekali awak kena
tuangkan asid nitrik or measure asid nitrik dalam measuring cylinder dalam 20 cm cube. Okey, lepas tu awak tuangkan ke dalam beaker. Lepas tu awak kena hangatkan. Okey, awak kena hangatkan bukan panas yang betul-betul panas, awak kena hangatkan secara medium sahaja. Okey. Kena hangatkan. Okey, lepas tu tambahkan kuprum 2 oksida. Tambahkan serbuk kuprum 2 oksida, lepas tu awak kacau guna rod kaca, kacau sampai semuanya larut. Okey, semua dah semua dah react dengan asid nitrik. Lepas tu awak tambah lagi serbuk kuprum 2 oksida yang secara berlebihan. Okey, itu adalah metod ataupun langkah yang penting awak kena tambah secara berlebihan. Lepas tu awak kacaukan lagi dengan rod kaca sampai ada serbuk yang tak larut. Okey, sampai ada serbuk yang tak larut, lepas tu barulah awak tapiskan, turaskan guna kertas turas. Okey. Okey, awak tuangkan larutan tadi. Okey, yang awak turas ni adalah yang tinggal dekat kertas turas ni adalah serbuk kuprum oksida yang berlebihan Okey, yang berlebihan. Lepas tu awak akan dapat larutan kuprum 2 nitrat. Okey, kuprum 2 oksida apabila dia bertindak balas dengan asid nitrik akan menghasilkan garam kuprum 2 nitrat. Okey, so larutan kuprum 2 nitrat ni awak panaskan guna mangkuk penyejat. Okey, panaskan sampai dia dapat larutan tepu. Okey, macam mana nak check larutan tepu? Gunakan glass rod. Okey, gunakan rod kaca tu, tengok ada garam yang melekat dekat rod kaca tu, maksudnya dia dah tepu. Okey, kemudian awak kena sejukkan. Okey, jangan lupa sejukkan. Kaedah penyejukan ni ataupun penghabluran kita panggil bila dia sejuk barulah muncul hablu garam. Okey, apabila dia panas dia tak muncul lagi hablu garam, dia hanya ada garam. Okey, apabila disejukkan barulah ada hablu garam. Okey, kemudian hablu garam tadi ada larutan juga, ada larutan tepu juga, so kita kena tapis. Okey, tapis guna kertas turas ni. Okey, turaskan, lepas tu awak bilas. Okey, bukannya awak bukannya awak campurkan, awak bilas. Bilas guna air suling, okay, supaya tak ada impurities, tak ada benda-benda asing yang kita tak nak melekat dekat hablu garam kuprum 2 nitrat ni. Okay, kita hanya nak kuprum 2 nitrat sahaja. Okay, kita tak nak ada lebihan-lebihan sebut kuprum 2 oksida tadi, ada yang melekat-lekat dekat hablu garam ni, kita tak nak. So kita kena bilas dengan air suling. Okey, kemudian kita keluarkan kertas turas yang mengandungi hablu garam ni. Lepas tu kita tambah, tutupkan dia dengan kertas turas yang kering lagi satu untuk proses pengeringan. Okey, untuk dapatkan hablu garam yang kering. Okey. So, apakah persamaan kimia bagi tindak balas? Okey, bagi tindak balas asid nitrik dan juga kuprum 2 oksida. Siapa boleh share? Apa persamaan kimia di kelas? CuO tambah H2SO4 Asid nitrik. menghasilkan Asid nitrik, apa asid nitrik punya formula? Asid nitrik apa formula dia? H2SO4. Itu sulfuric acid. HNO3 minus. Okey, HNO3. Tambah dengan kuprum 2 oksida, formula dia? CuO. CuO akan dapat hasil dia? Kuprum nitrat. Kuprum nitrat apa dia punya formula?
Cu2NO3 ya cikgu. Cu 2NO3. bukan. Um, Cu charge dia berapa? 2 2. minus. 2 plus. Okey, itu pula NO3 dia punya charge. Minus. NO minus 3. NO3 minus. Okey, so dua charge dua ni akan pindah ke NO3. So, NO3 lepas tu kurungan lepas tu ada 2. okey. Kemudian, produk yang seterusnya? H2O. Okey, kemudian awak seimbangkan persamaan kimia ni. Macam mana nak seimbangkan? Tambah 2 dekat HNO3 tu. Okey, tambah 2 lagi. Dah. Itu saja. Okey, betul. Okey, so tindak balas dia ialah HNO3 tambah dengan CuO dapat CuNO3 dalam kurungan 2. Okey, sebab dia daripada charge kuprum, okey, dan juga air. Okey. Untuk eksperimen ni, cikgu nak tanya kenapa kita kena tambah kuprum 2 oksida secara berlebihan dekat dalam asid nitrik? Kenapa kita kena tambah secara berlebihan? Untuk memastikan pekerjaan kuprum oksida bertindak balas dengan asid HNO. Okey, kalau kita letak sedikit pun dia akan bertindak balas. Tapi kenapa kita kena letak secara berlebihan? Supaya semua asid tu dia bertindak balas dengan CuO. Okey, betul. Okey, jangan terbalik sebab apa kita kena letak serbuk kuprum 2 oksida berlebihan? Supaya asid nitrik semua asid nitrik akan bertindak balas dengan kuprum 2 oksida. Sebab tu kita letak secara berlebihan. Okey, bukan kuprum 2 oksida yang kena bukan semua kuprum 2 oksida yang kena bertindak balas dengan asid, tetapi semua asid kena bertindak balas dengan kuprum 2 oksida. Okey? Sebab tu kita kena letak berlebihan. So bila kita tapis ni sebab kita tak nak dah yang lebih-lebih tu. Kita nak yang semua asid yang dah bertindak balas sahaja yang kita nak. Okey? Sebab tu kita letak dia secara berlebihan. Okey. Okey, so cikgu nak tanya. Tindak balas asid dan juga oksida logam ni dikira tindak balas penetralan ke bukan? Kenapa? Okey, betul. Okey. Apabila asid dan juga oksida logam bertindak balas, dia akan menghasilkan garam dan juga air. Okey, ingat asid bertindak balas dengan alkali ataupun base. Okey, logam oksida ni adalah base, so dia adalah penetralan. Okey, bagus. Okey, seterusnya ialah asid dan juga logam reaktif. Okey, asid dan juga logam reaktif pun sama juga. Okey, sama kaedah macam yang awalnya iaitu asid dan juga oksida logam Dia kena letak secara berlebihan juga. Okey, lepas tu kaedah dia pun sama. Awak kena filter, kena panaskan, kena sejukkan, lepas tu kena bilas dan keringkan. Okey, sama juga kaedah dia, cuma dia punya material je lain. Okey, iaitu kita pakai serbuk zinc yang berlebihan dan juga asid sulfurik. Okey. Kaedah dia sama. So cikgu nak tanya apakah persamaan kimia bagi tindak balas asid sulfurik dan juga zinc? Cikgu nak tanya orang lain lah. Sumayah ada? Sumayah? Ya, cikgu. Okey, Sumayah, apakah persamaan kimia bagi tindak balas asid sulfurik dan juga zinc?
Apa formula asid sulfurik? Kejap cikgu nak Sumayya yang jawabkan. Sumayya, Ya cikgu, ya cikgu. apa dia formula untuk asid sulfurik? Okey, ada yang angkat tangan. Kejap, cikgu tanya dulu. Sumayya boleh jawab ke tak? Kita tanya Sumayya dulu. Sumayya boleh jawab ke tak? H2CO4. CO sulfurik. SSSO4. H berapa? H2CO4. C ke S? SO4. SO4. Okey, tambah dengan zinc. Zinc punya formula apa zinc? Kejap Nabil, kita bagi Sumayya chance dulu. ZN. Okey, ZN. Produk dia? Okey, Nabil jawab lepas ni Kita bagi Sumayya dulu jawab ini. Ingat tak Sumayya cikgu ajar minggu lepas, H daripada asid akan digantikan dengan ion logam. So ion logam dekat sini apa? Digantikan dengan ion logam. ZnSO4. Okey, lagi produk lain lagi satu. Apa yang tinggal tu? H2. H2. Okey, kemudian awak tengok dia dah balance ke belum equation ni? Dah. Dah. Okey, terima kasih Sumayya. Okey, betul. Okey, sulfuric acid H2SO4 tambah dengan zinc akan dapat zinc, sulfat dan juga hidrogen gas. Okey? Okey, kemudian kita pergi pada tindak balas yang ketiga iaitu asid dan juga karbonat logam. Okey, yang ini pun kaedah dia sama juga, kena tambah karbonat logam serbuk karbonat logam dekat sini dia pakai kalsium karbonat. Okey, kena tambah secara berlebihan kepada asid hidroklorik. Okey, kemudian awak turaskan, panaskan, kemudian sejukkan, kemudian bilaskan dengan isolin dan keringkan dengan kertas turas baru dapat hablum garam kering. Okey, so persamaan kimia bagi tindak balas asid hidroklorik dan juga kalsium karbonat. So, apakah tindak balas dia? Okey, Nabil. Tadi Nabil tak sabar nak jawab. Okey, Nabil. Apa formula asid hidroklorik? Nabil ada tak? HCl. Okey, HCl. Tadi tu tertekan cikgu. Oh, tertekan. Tak apa, cubalah yang ni HCl. Tambah. Tambah Kalsium karbonat berapa? Formula dia. karbonat. Kalsium karbonat. Kalsium karbonat. KCl. Okey.
Okay, bukan. Kalsium. CaCO3. CaCO3. Okey, akan dapat produk dia. H menggantikan dengan ion logam apa? Baik, mari Nabil. Okey, siapa boleh tolong Nabil? Apakah produk dia, kelas? CO3. CaCl2. H. Apa dia tadi? Hidrogen. Hidrogen digantikan dengan ion logam. Ion logam kat sini apa? CaCl2 plus CO2 plus H2O. CaCl2 tambah CO2 tambah H2O. H2O. Okey, so tengok dah balance ke belum equation ni? H2 je. Bukan ni. Sure. Ada ke produk carbon H2O. dioxide dan dua hidrogen? Ada dua gas. H2O. Bukan H2. H2O. Okey, so kemudian nak balancekan ni macam mana? Sekarang letak dua depan HCl. Okey, lepas tu? Tu je lah. Tu je. Okey, terima kasih Nabil. Okey, bagi tindak balas asid juga karbonat logam, okey, asid kat sini ialah asid hidroklorik asid HCl dan juga kalsium karbonat CaCO3 dapat kalsium klorida. Okey. Hidrogen digantikan dengan ion logam, kalsium kat sini sejadilah kalsium klorida. Okey, kalsium dia punya charge ialah Ca2 plus Cl minus. Okay, so 2 ni pindah ke Cl akan jadi CaCl2. Produk seterusnya ialah karbon dioksida dan juga air. Okay, molekul air. Okay, kemudian kita pergi ke penghabluran semula. Okay, penghabluran semula ni apa? Penghabluran semula adalah cara penulenan garam terlarutkan. Okay, kita nak dapatkan garam terlarutkan yang tulen. So, kita guna kaedah penghabluran semula. Okey, garam terlarutkan yang terbentuk berkemungkinan mengandungi benda asing semasa penyediaan. Oleh itu, garam terlarutkan boleh ditulenkan melalui kaedah penghabluran semula. Okey, so kita tak nak benda asing, kita tak nak benda asing yang melekat dekat garam terlarutkan tu. So, kita guna kaedah penghabluran semula ni untuk dapatkan garam terlarutkan yang tulen. Okey, so cikgu nak seorang untuk explainkan kaedah penghabluran semula. Cikgu nak panggil Nur Fatin. Okey, Nur Fatin, tolong explainkan langkah-langkah ataupun prosedur untuk penghabluran semula. Tak faham cikgu. Tak faham? Awak dah tengok belum video tu? Semalam internet saya slow. Oh, so awak tak tengok lagi Okey, tak apa. So, cikgu panggil yang lain. Ayu Batricia. Ya, cikgu.
Okay, Ayu Batisha, explainkan penghaburan semula. First, kena masukkan hablocuprum 2 sulfat dekat dalam bika. Lepas tu, bila dah masukkan tu kena tambahkan air suling sedikit demi sedikit sambil kacau larutan tu. Lepas tu kena panaskan untuk cepatkan proses pelarutan tu. Lepas tu bila dah panaskan, kena turaskan larutan garam tu untuk singkirkan benda asing yang tak terlarut. Lepas tu hasil dah turas tadi tu kena masukkan dalam mangkuk penyejat dan panaskan hasil tu sampai dapat larutan garam yang tepung. Lepas tu kena sejukkan larutan tepung tu sampai hablu garam terbentuk. Lepas tu bila dah sejukkan, kena turaskan larutan tepung tu dalam mangkuk penyejat. Lepas tu bilaskan hablu tu dengan air suling. Last sekali kena keringkan hablu garam dengan kertas turas. Okay. Sampai situ je ke? Ha. Okay, right. Terima kasih Ayu. Okay, betul. Okay. Okay, untuk penghabluran semula ni kaedah dia lebih kurang juga macam tadi. Sama, cuma awal-awal tu kita pakai hablur garam. Okay, macam tadi kita pakai serbuk kan. Kita kena tambah serbuk lebihan. Tapi untuk penghabluran semula ni kita pakai hablur garam. Okay. Dalam contoh kat sini dia bagi hablur kuprum 2 sulfat. Okay, letakkan hablur kuprum 2 sulfat ke dalam sebuah bika. Lepas tu tambahkan air suling sedikit demi sedikit. Lepas tu sambil kacau dengan rot kaca. Okay, tengok sampai dia larut. Okay, lepas tu jangan lupa panaskan. Panaskan untuk kita cepatkan. Sebab hablur tu garam dia kasar, besar kan. So dah ambil masa untuk dilarut. So kita kena panaskan untuk mempercepatkan proses melarutkan garam. Okay. Lepas tu kita turas. Okay. Turaskan larutan garam yang panas tadi. Larutan yang panas tadi kita turaskan untuk singkirkan benda asing. Kita tak nak benda-benda asing yang kasar-kasar semua, kita tak nak, kita hanya nak larutan. Kita hanya nak larutan garam. So benda yang tak larut tu akan dituraskan oleh kertas turas. Okay. Kemudian tuangkan hasil turasan ataupun larutan tadi ke dalam mangkuk penyejat dan panaskan untuk penyejatan. Okay. Lepas tu akan sampai dapat larutan tepung. Okay. Kemudian sejukkan larutan tepung sehingga terhasilnya hablu garam. Okay. Ini kita panggil sebagai proses penghabluran. Okay. Bila disejukkan, dia akan menghasilkan hablu garam. Kemudian kita turaskan dan bilas dengan air suling. Okay, bilaskan air suling dekat hablu garam ni supaya tak ada benda asing. Tak ada benda asing yang melekat dekat hablu garam. Kemudian kita keringkan hablu garam tu dengan kertas turas. Okay. Okay. So setakat tu sahaja untuk dia punya eksperimen. So kita nak uji minda. Tadi kita dah
tahu kaedah-kaedah untuk menyediakan garam. Okey, so daripada flowchart ni, okey, untuk awak tahu untuk tahu kaedah yang sesuai untuk penyediaan garam, awak kena tulis flowchart ni ataupun awak ingat dalam kepala. Okey, contoh daripada garam, awak kena tanya diri awak, adakah garam yang contoh soalan tu bagi satu jenis garam Lepas tu adakah garam tersebut tu jenis terlarutkan ataupun tidak terlarutkan. Okey, sekiranya ianya adalah garam tidak terlarut, okey, tidak terlarutkan, apakah kaedah yang awak kena pakai? Ingat tak kita dah belajar 3 kaedah tadi kan? Kalau garam yang tak terlarutkan, kita kena pakai kaedah apa kelas? Ingat tak tadi ada mind map tadi? Mind map, hierarchy map tadi. Cikgu ada explain 3 kaedah untuk menyediakan garam. So kalau untuk garam yang tidak terlarutkan, kita kena pakai kaedah apa? Apa nama kaedah tu? Double decomposition. Okey, double decomposition dalam bahasa Inggeris dia ataupun dalam bahasa Melayu dia ialah tindak balas penguraian ganda 2. Okey, ataupun nama lain dia ialah tindak balas pemendakan. Okey, ni kita akan belajar untuk next class So, tapi awak kena tahu, okey, garam yang tak terlarut, okey, jika dia tidak terlarut, kita kena pakai tindak balas penguraian ganda 2 ataupun nama dia tindak balas pemendakan. Okey, kemudian sekiranya garam yang dia bagi tu ialah garam yang terlarutkan. Okey, sekiranya contoh soalan tu bagi satu jenis garam, dia adalah jenis garam terlarutkan. Okey, jawapan dia ya. Pasal kena tanya lagi diri awak, adakah ianya garam anak? Okey, adakah dia mengandungi amonium, natrium dan juga kalium? Sekiranya dia tidak, dia bukan garam anak, so apakah kaedah yang kita kena pakai? Kaedah apa kelas? Sekiranya dia bukan garam anak, kita kena pakai kaedah apa? Kita dah belajar tadi. Muhammad Danish ada? Muhammad Danish? Muhammad Danish apa? Apa tu? Siapa nak jawab tu? Saya tak nampak lah nama dia. Siapa yang angkat tangan tadi? Kita tekan. Okey, ada cikgu. Okey, apakah tindak balas dia? Apakah kaedah yang kita kena pakai untuk garam yang bukan anak? So Danish Hakimi, apa jawapan dia? Tindak balas apa? Kurang tahu. Tadi kita ada, cikgu ada explain 3. Okay, 3 jenis kaedah. 3 kaedah. Pertama pentitratan, yang kedua kaedah tindak balas dengan asid dan yang ketiga tindak balas pemendakan. So antara 3 tu yang mana satu untuk yang bukan garam anak? Pentitratan ke, tindak balas dengan asid ke, pemendapan? Tindak balas asid. Okey, Ayu baca dia kata tindak balas asid. Okey.
So betul. Okey, tindak balas antara asid. Okey, iaitu asid dan juga oksida logam, asid dan juga logam reaktif ataupun asid dan juga karbonat logam. Okey, sekiranya dia adalah garam anak. So apakah kaedah dia? Kaedah penyediaan garam anak. Kaedah apa? Tinggal lagi satu last sekali. Siapa nak jawab? Okey, betul. Kaedah tindak balas penetralan ataupun kaedah pentitratan. Okey, so nanti kalau awak nak jawab soalan nanti, okey, contoh dia ada bagi garam, dia tanya kaedah apa yang sesuai untuk menyediakan garam tersebut. So awak kena tanya diri awak berdasarkan flowchart ni. Okey, contoh dia bagi garam apa? Adakah ianya garam terlarutkan? Kalau tidak, dia tidak tindak balas penguraian ganda 2. Okey, sekiranya ya, awak kena tanya lagi diri awak, adakah ia garam anak? Sekiranya bukan garam anak, tak ada amonium, natrium dan klorida pula. Amonium, natrium dan juga kalium, awak kena guna tindak balas antara asid. Okey, tiga-tiga ni. Okey, lepas tu kalau sekiranya dia adalah garam anak, awak kena pakai tindak balas penetralan ataupun kaedah pentitratan. Okey, boleh faham tak kelas? Boleh. Okey, bagus. So kalau boleh kita nak uji. Okey. Untuk sediakan garam zinc klorida, apakah kaedah yang sesuai? Ingat balik, zinc klorida ni garam larut ke tak larut? Lepas tu dia ni garam anak ke bukan? So kaedah apa kelas? Tindak balas apa ni? Cepat. Okey, tadi Zalihuddin yang kata boleh tadi. Cepat Zalihuddin, zinc klorida pakai tindak balas kaedah apa? Saya cikgu. Zinc klorida pakai tindak balas apa? Sekejap Okey, untuk barium sulfat cikgu nak Nik Aisyah Humaira. Nik Aisyah Humaira fikirkan jawapan untuk barium sulfat. Natrium nitrat cikgu nak Nur Hanim. Kemudian aluminium karbonat cikgu nak Tengku Nurul Adila. Manakala yang ferrum 2 sulfat cikgu nak Amar Naufal jawab. Okay, cepat Zalihuddin. Okay, zinc klorida ni garam larut ke tak larut? Zalihuddin? Ya cikgu. Zinc klorida ni larut Jawapan ke tak dia larut? Jawapan dia apa? Jawapan dia mana dah? Tindak balas antara asid. Okey, kenapa? Sebab dia ni apa? Dia ni terlarut. Dia terlarut. Tapi dia bukan anak. Terlarut tetapi bukan anak. Dia bukan apa tadi? Pentitratan Betul. Okey. Okey, terima kasih. Kemudian barium sulfat. Okey, tadi siapa? Nik Aisyah ya?
Okey, jawapan dia? Hmm, dia tak larut, so dia pakai proses pemendakan. Okey, betul. Tindak balas pemendakan sebab dia tak larut. Okey, kemudian natrium nitrat tadi siapa? Natrium nitrat ni dia terlarut So dia ada tindak sebab balas dia anak. kaedah Penitratan. penitratan. Okey, betul. Ataupun tindak balas penitrolan. Okey. Okey, kemudian aluminium karbonat. Dia tak terlarut. Jadi kaedah dia Ganda 2. okey, betul. Penguraian ganda 2 ataupun pemendakan. Okey. Okey, dan terakhir ferrum 2 sulfat. Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, ferrum 2 sulfat ni dia larut ke garam yang tak terlarut? Larut? Okey, larut. Lepas tu dia garam anak ke bukan anak? Bukan. Bukan. So dia pakai kaedah apa? Kalau bukan. Sekejap. Cikgu dah tulis dah kat atas, ada jawapan dah. Yang mana? Terlarut tetapi bukan anak. So dia tindak balas? Antara asid. Okey, betul. Tindak balas antara asid. Okey, terima kasih. Ingat kalau boleh awak kena follow flowchart ni. Okay, awak dah hafal, mula awak hafal dulu mana garam yang larut, mana garam yang tak terlarut. Lepas tu daripada situ awak hafalkan kaedah pula. Okay, kaedah yang ada 3 je. Okay, kemudian based on flowchart ni awak kena determine, tentukan kaedah mana yang sesuai untuk penyediaan garam. Okay, so barulah dapat jawapan yang betul. Okay, so untuk tugasan, awak kena buat buku modul, muka surat 128 hingga 137. Okay, tapi antara 18 dan 137 ni ada soalan tentang garam yang tak terlarut. So tentang soalan garam yang tak terlarut tu awak tinggalkan dulu. Okay, awak buat dulu untuk garam yang garam yang terlarut yang kita dah belajar. Okay, sebab agak banyak untuk subtopik ni, so awak buat dulu untuk garam yang terlarut. So minggu depan nanti baru awak buat tugasan yang berkaitan dengan tidak terlarut. Okay. Kemudian akan quizzes. Okay, quizzes ni nanti cikgu akan bagi dekat Telegram. Okay, soalan dia simple je. Okay, untuk yang terakhir ialah maklum balas. Okay, untuk maklum balas ni cikgu nak awak refer gambar ni. Okay, rate yourself. Nombor 1 beginner, nombor 2 novice, nombor 3 capable, nombor 4 confident, nombor 5 expert. Okay, untuk 1 dan 2, kelaskan garam terlarutkan dan garam tidak terlarutkan serta menentukan kaedah yang sesuai untuk penyediaan garam. So cikgu nak awak rate diri awak. Okay, tulis dekat Google Meet ni. Okay, nombor 1 kelaskan garam ni awak sekarang dekat level mana? Nombor 5 ke 4 ke 2 ke? So awak tulis contohnya nombor 1 awak tulis 4 confident. Awak tulis 4 lagi 1, nombor 2 pun 4. So 4 dan 4. Boleh tak rate sekarang? Boleh. Okay, tulis sekarang. Okay, lepas awak tulis tu nanti dah boleh left group pula, left Google Meet. So sekarang tulis dulu.
Siapa yang dah tulis dekat Google Meet ni boleh keluar dah ya. Tulis dua-dua. Ni satu-satu je tulis dua-dua. Sebab ada dua soalan kat sini, ada dua. So, tulis contohnya 4 dan 4. Okay. 5 dan 4. 3 dan 4. Tulis macam tu. Okay, Abdul Aziz, Farah Adlina, Muhammad Nabil, Nur Akila tulis lagi sekali. Okay, ni Aisyah dah boleh left. Ni Aisyah 2 2. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.